الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa, para ilmu ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafaqkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas rahmat dan limpah kurnianya Allah taala masih memberi keizinan kepada kita untuk hidup di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan peluang yang Allah taala berikan kepada kita, kita mengambil istifadah dan juga kita mengambil peluang ini sebagai suatu tambahan atau sebagai suatu peluang untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kerugian bagi mereka yang apabila masuk di rumah Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tak buat 3 perkara ini, merupakan satu perkara yang sangat rugi. Iaitu yang pertama, apabila kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak niat iktikaf. Jadi saya menyeru kepada muslimin dan muslimat, sama-sama kita niat iktikaf. Mudah-mudahan kita diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak buat sunat tahiyatul masjid. Bila masuk rumah Allah taala, kita tak buat solat tahiyatul masjid, merupakan satu kerugian yang sangat besar. Sebab apa? Sebab tidak ada tempat lain. Kita masuk pilah mahligai, istana yang hebat pun, kan? Tapi dia tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali rumah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi apabila kita berada di rumah Allah taala, satu rugi kalau kita tidak buat solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga, apabila kita berada di rumah Allah taala, kita melaksanakan solat, kita tidak berebut dia berada di saf hadapan. Ini adalah 3 kerugian bagi mereka yang tidak melaksanakan apabila berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila sebut beriman ini sudah pastinya dia adalah muslim. Muslim apa maksud? Orang Islam. Mukmin apa dia? Orang yang beriman. Mereka yang muslim belum tentu lagi mereka ini mukmin. Mereka yang Islam belum tentu lagi mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin tetapi mereka yang mukmin sudah pasti mereka beriman, mereka adalah muslim. Mereka yang mukmin yang beriman kepada Allah taala sudah pasti mereka ini muslim. Ustaz haru dah duk mengimpor ni, duk pusing-pusing pening kepala dah mau itu kalau dalam kaedah pengajian Islam ni kita panggil kaedah mantik. Jadi nak kata apa? Nak bagi tahu bahawa hakikat seorang muslim dan mukmin itu, yang mana bila kita hakikat sebenar sebagai seorang mukmin adalah apabila kita muliakan Islam. Tidak semua orang yang mana mereka ini muslim, tapi mereka ini adalah mukmin. Kita melihat, kita tengok
bagaimana saya ingat lagi suatu mungkin dalam 10 tahun yang lepas, Mufti Perak mengeluarkan kenyataan bahawa hampir 200,000 umat Islam murtad, keluar daripada Islam. Itu adalah yang direkodkan pada tahun tersebut. Tahun ni wallahu alam. Yang tak direkodkan wallahu alam. Persoalannya, kenapa perkara ini berlaku dalam masyarakat kita? Kenapa perkara ini berlaku dalam masyarakat kita? Sebab itu sesuatu perkara yang penting, dia bergantung kepada mereka yang faham. Sesuatu perkara yang penting, dia bergantung kepada mereka yang faham. Bila kita meletakkan perkara akidah itu satu perkara yang penting, maka sudah pasti mereka akan faham apa maksud akidah. Kenapa perlu menjaga akidah. Sama ada juga dalam isu sekarang ni, dalam pandemik COVID sekarang ni. Bila kita merasakan bahawa COVID itu merupakan satu perkara yang penting dan kita mengambil faham benda tersebut, maka kita akan ikut SOP. Ni hari ni satu benda yang amat sedih lah kan. Bila kita tengok peningkatan, tambah di Kedah lah kan. Nasib baik lah Kedah pula dia hanya di orang kata apa, kelompok tertentu saja. Sebab saya, untuk makluman semua, saya baru jadi orang Kedah. Saya asal orang Penang, orang Matampuh, orang kata apa, orang Anwar Ibrahim, tempat Anwar kan. Saya baru pindah ke Kedah lah kan. Dekat lah, kat sini lah. Barulah dalam sebelum COVID lah. Baru lagi sebelum COVID. Pindah pun sebab harta tanah pusaka, tapi dikhianati oleh adik-beradik, tapi belah jauh lah. Akhirnya dia jual tanah tu 10 biji rumah kena roboh. Kalau tuan-tuan lalu lepas BBKI Gubang Semang tu, lalu je kalau nak exit ke Matampuh kona kanan tu, nampak sebelah kiri tu, pandang jarak, pandang terkukur, itulah rumah saya, tempat main, tempat kelahiran saya kat situ. Saya akan masuk sikit dalam bab tu. Jadi bila kita merasakan satu perkara yang penting, maka kita akan faham benda tersebut. Tak kiralah apa sahaja keadaan, apa sahaja benda, bila kita faham, maka kita akan merasa itu sangat penting dalam diri kita. Kerana apa? Kerana orang yang merasakan benda itu bernilai dalam diri kita, maka dia akan menghargai perkara tersebut. Orang yang bila satu benda yang bernilai, kita rasa benda itu bernilai dalam diri kita, kita akan menghargai perkara tersebut. Umpama contoh saya bagi. Kalau kita kata cincin yang berharga. Kalau kita kata cincin laki lah, zamrud. Kalau siapa yang kaki cincin dia tahu, batu zamrud kadang 5-6 ratus. Tak kira ikat lagi. Kalau ikat dia kat 1,000. Cincin yang berharga bernilai tersebut, yang berharga dengan dia ni, cuba kita bagi kepada orang yang kudung. Orang yang kudung yang tak ada tangan ni, agak-agak dia rasa berharga tak cincin tersebut? Dia hargai tak cincin tersebut? Dia rasa benda tu bernilai tak dalam diri dia? Selama dia ambil, dia disimpan. Nak pakai tak boleh. Nak pakai tak boleh. Walaupun dia buat cincin tu berharga sampai beribu pun, bila orang bagi dekat dia tak pakai tak boleh. Akhirnya dia simpan. Saya cuba nak relatekan kiasan ini dalam kehidupan kita. Yang mana dalam kehidupan kita, terutamanya zaman sekarang ini, kita melihat, kalau tuan-tuan yang mana ikuti media sosial, kalau Facebook ni boleh gagah lagi lah, ikuti Instagram, lepas tu kalau siapa ada TikTok. Saya tak ada lah TikTok ni, yang ada pun tak larat nak ikut dah. Siapa ada TikTok, lepas tu benda-benda lain, kalau kita tengok anak-anak muda kita
yang Islam ni. Oh, hebat cabaran. Jadi benda itu, cabaran yang kita hadapi zaman sekarang ini, sekiranya akidah dalam diri kita tak kukuh, tak kuat, hancur. Kan? Hancur. Sebab itulah benda ini kita kena ingat. Tujuan hidup kita, untuk apa kita hidup di atas muka bumi ini, apa matlamat kita. Nah, benda ini kita dalam ni alhamdulillah saya yakin kita semua faham. Cuma di luar sana tu kita nak tanamkan kepada anak-anak muda kita, generasi muda kita, kefahaman, kepentingan nak memelihara akidah itu. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang kita boleh ambil enteng. Kerana itu merupakan satu perkara yang sangat susah. Akidah ini berasal daripada aqadah, ikatan, ikat. Jadi ikatan inilah yang mana ikatan yang hakiki adalah ikatan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Iaitu apa dia? Tunaikan solat. Solat. Hang jahat tahu mana pun, hang buah tahu mana pun, nakal tahu mana pun, solat kena jaga. Selagi mana solat itu kita jaga pelihara, insya-Allah selamat. Islam ini, yang bestnya agama Islam ini adalah apabila dalam Islam semua perkara, semua ibadah yang dalam Islam dia ada asas, dia ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukan sahaja dalam bab ibadah, bukan sahaja dalam bab muamalat, dan bukan sahaja dalam bab jenayah. Semua hal, termasuk juga dalam bab faraid. Persoalannya, bila saya yakin tuan-tuan dan kita semua bukan tak tahu dalam bab faraid ini, bukan tak tahu pembahagian benda asas, kita tahu. Tetapi kenapa benda ini masih berlaku pergaduhan di kalangan masyarakat kita? Setuju tak? Setuju tak saya cakap ni? Jadi setuju tak? Kita tahu suami kalau meninggal dapat berapa? Isteri kalau ada anak dapat satu berapa? Satu per 8. Kalau tak ada anak 1/4. Kita tahu ni apa, nisbah lelaki dengan perempuan 1/2. Kita tahu semua tu. Tetapi kenapa dalam nak praktikkan dalam kehidupan masyarakat kita, dia seolah-olah macam dalam faraid ini tak ada jalan penyelesaian. Kan? Sedangkan Islam wal hal, segala-galanya dalam Islam. Sebab itu benda ini kena kembali balik kepada Al-Quran. Guru saya pensyarah faraid, dia menyebut bahawa dalam hal pembahagian pusaka ini kita kena taklah hablum minallah. Hablum minallah dulu, barulah hablum minan nas. Hablum minallah ini apa dia? Iaitu kita letakkan Al-Quran yang mula dulu. Lepas Al-Quran barulah kita hablum minan nas dengan manusia. Dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. 3 ayat ni, 4 ayat. Yang mana Allah Ta'ala menceritakan khusus berkaitan dengan faraid, pembahagian faraid. Suami, isteri, ayah, mak, detail. Berbanding dengan hal-hal yang lain. Dalam bab solat, Al-Quran Allah Ta'ala hanya sebut untuk tunaikan solat, aqimus solat. Cara nak menunaikan solat, nak baca apa, nak baca surah Fatihah ke, itu ada dalam Nabi SAW ajar kepada kita, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam bab faraid Allah Taala cerita detail khusus dalam surah An-Nisa. Sebab itu guru saya menyebut bahawa dalam hal ini kita kena letak hablum minallah baru hablum minan nas. Bagaimana? Apabila meninggalnya seseorang, kita bukan nak cerita kata kita ni orang kata apa? Gila harta.
Bila kita meninggalnya seseorang, kita kena cerita dulu, bagi tahu, kena cek dulu siapakah ahli waris. Tentukan dulu. Kaedah dia penentuan sebelum pembahagian. Penentuan sebelum pembahagian. Kita tentukan dulu. Bila berlaku kematian, bukannya kita tuan-tuan pernah dengar tak? Bila berlaku kematian, bila orang tanya pasal harta, maka akanlah bunyi, tanah masih merah lagi ni. Tanah mak masih merah lagi. Tanah ayah masih merah. Hang duk kira harta lah. Hang ni gila harta. Pernah nak dengar ungkapan tu? Hang ni gila harta. Kenuri tak buat lagi, 7 hari 7 malam tak buat lagi. Hang duk kalut buat harta dah. Kalut nak bahagia harta dah. Ini antara ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar setiap kali berlaku kematian. Bila jadi macam tu, akhirnya tangguh. Tengok meninggal pula orang lain. Hak mula ni tak dah selesai faedah dah. Meninggal pula yang nombor 2 pula. Waris yang nombor 2. Bila sebut buat harta, hang ni kalau buat harta ni, tangguh lagi. Meninggal pula orang nombor 3, waris nombor 3. Akhirnya berlakulah penindihan dalam harta. Itu orang kata apa? Masalah yang sering berlaku dalam masyarakat kita. Jadi, bagaimana kita nak selesai masalah ni? Kita tentukan dulu penentuan sebelum pembahagian. Bila berlaku kematian, kita bukan kalau nak buat harta ni, kita nak tentukan dulu siapakah ahli waris dia. Selain kewajipan seorang orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia, selain memandikan jenazah, selain mengkafankan jenazah, selain mengebumikan jenazah, iaitu dia menyelesaikan faraid si mati. Maka apa yang perlu kita buat? Kita tentukan bila berlaku kematian, kita tentukan siapakah ahli waris. Siapakah ahli waris? Bila kita dah tahu siapakah ahli waris, okey, jalan. Nak buat kenuri ke apa, terpulang. Yang penting kita dah tahu dah siapakah ahli waris. Contoh kita kata, bila seseorang meninggal dunia, dia meninggal seorang mak dengan soal ni, kita katalah seseorang meninggal dunia, dia meninggal seorang isteri dan juga anak lelaki. Hari kematian kita dah tahu dah. Kita tak kira lah adik-beradik ke, pakcik ke, yang penting ada salah seorang itu, dia dah tentu siapakah ahli waris si mati. Bila kita dah tahu, maka yang bukan ahli waris tu, duduk diam, duduk tepi dah. Tak payah duduk fikir apa dah. Tak payah duduk kalut. Kita kata, sebab kita dah tahu siapakah ahli waris dia. Bila seorang meninggal dunia, dia meninggal seorang isteri dengan anak. Maka dua tu je ahli waris. Pak Melaka apa? Bukan ahli waris. Okey. Buat kenuri ke apa, dah selesai semua. Okey, bincang antara ahli waris ya. Pak Melaka tak payah masuk campur. Ini salah satu cara kaedah untuk kita nak selesaikan masalah dalam bab faraid supaya tak berlaku pergaduhan. Ni siapa yang duk ikuti kes Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, arwah Abang Buci kan. Yang mana adik dia tu sebenarnya adik dia bukan ahli waris lah. Sebab apa? Sebab Abang Buci meninggalkan ahli waris isteri dan juga anak lelaki. Dua orang je. Jadi adik dia tu, adik abang ni, dia bukan ahli waris. Maka dia tak perlu dak kalut nak ambil tahu pasal ni. Biar serah kepada ahli dia. Sama ada serah kepada mahkamah agama ke, serah kepada bahagian pusaka kecil, biar mereka yang uruskan berapakah bahagian ke apa yang tu. Jadi apabila adik dia ambil alih hidup kacau, maka berlakulah konflik. Sebab apa? Sebab
dia bukan tak faham, dia tahu. Saya yakin dia tahu. Kata dia bukan ahli waris. Kan? Tapi dia cuba nak kacau. Maksud kata bahasa mudah, dia nak cuba nak bantu. Kan? Bila berlaku macam tu, akhirnya berlakulah sampai riuh satu Malaysia. Jadi orang kata apa, mengaibkan lah. Kan? Itu sebab yang meninggal itu adalah artis. Jadi orang terkenal. Jadi seolah-olah benda ni tak ada jalan penyelesaian bila kita melihat. Maka salah satu caranya adalah hablum minallah dan hablum minanas. Kita tentukan dulu. Allah Ta'ala dah beritahu dah. Maka penentuan sebelum pembahagian ini adalah satu kaedah yang sangat baik. Yang mana tak kiralah siapa pun yang meninggal, kita tentukan siapakah ahli waris. Bila dah tahu ahli waris, okey, buat kenduri. Kita bukan bicara bab harta. Yang berlaku dalam masyarakat kita, bila berlaku kematian, kita duk kira, bila nak bagi harta, berapa bahagian aku nak bagi? Dia duk kalut benda tu dah. Dan akhirnya berlakulah pergaduhan. Seolah-olah dalam bab faraid tidak ada jalan penyelesaian, yang mana bila main bab faraid ini berlaku pergaduhan daripada tak ada apa, daripada elok saja akhirnya bergaduh. Sedangkan salah satu hikmah dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam pusaka yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Taala ini adalah, yang pertama, hikmah dia dapat memakmurkan rumah tangga Muslim. Dapat memakmurkan rumah tangga Muslim. Tapi realiti yang berlaku dalam masyarakat kita, berlaku pergaduhan. Ni pula kena kat diri saya sendiri. Kita balik kes tadi. Tanah pusaka. Tanah pusaka. Saya ingat lagi, kebetulan masa tu ayah saya ada nak beli rumah dekat Taman Seraiwangi, Padang Serai. Dah beli rumah dah. Lepas tu moyang saya kata, tak payah pergi mana lah, duduk sini lah. Ni apa, tanah pusaka kita, duduk sini lah. Jaga. Ayah jual beli rumah tu. Lepas tu renovate rumah. Yang ada sedar di Penang tu lah. Tak sampai 2 bulan, tiba Cina main hukum tanah. Kata tanah kena jual. 10 biji rumah dekat situ, tepi highway, 2 juta. Orang jual dekat China. 2 juta. Agak-agak tuan-tuan bayang perasaan time tu. Orang dulu pula kan, tak ada hitam putih. Kita kata, tak apalah, dah kata tanah pusaka, okey lah. Kita pun tak fikir pula benda tu. Jadi akhirnya bila jadi macam tu, barulah kita pergi check. Sebab grant, sepatutnya grant tu ada kat moyang. Ini saya cerita sikit sebagai apa, pedoman kita semua, sebagai peringatan kita semua. Penting. Bab hitam putih, walaupun dia kata apa, tak apa aku hadiah kat hang ke apa, hadiah tak hadiah, bagi ada hitam putih. Kadang benda ini di peringkat kita tak ada masalah. Bila kita meninggal dekat anak kita mungkin faham. Mai dekat cucu mungkin faham. Tu takut cicit-cicit bawah. Yang berlaku dekat kes saya ni, yang cicit belah bawah yang buat kerja. Masa tu saya duduk dengan apa, mak lagi, dengan arwah tok lagi. Kami duduk sekali. Duduk dekat situ. Nasib baik ada orang tua. Ni arwah tok ada lagi. Jadi dia tahu salah silah keturunan tanah tu. Jadi ada sebelah Pok Menakan ni, kira jauh lah juga. Dia ambil grant daripada moyang, dia kata dia nak simpan. So dia moyang bagi dia sebagai pegang amanah. Maka dia pegang amanah lah. Bila dia meninggal, anak dia pegang grant tu, masih tahu kata dia pegang amanah. Kata ayah dia tu pegang amanah. Bila mai si anak meninggal, cucu kepada yang asal ni masih tahu pegang amanah. Mai dekat cicit dah umur 50 lebih lah. Mai dekat cicit, dia pula memang masalah dengan mak pik lah, dengan isap macam-macam benda lah, dengan hutang alung apa semua. Sakit tu kot, dia nak cari jalan mudah nak dapat duit.
Dia kata yang tu adalah dia punya keturunan dia punya. Dia pergi buat diam-diam. Ni salah satu orang kata apa? Orang kata apa, kebocoran dalam undang-undang dalam masyarakat negara kita lah. Tak tahulah macam mana dia boleh buat pengurusan tu dengan pejabat tanah, dengan mahkamah apa. Sebab biasa kalau kita rumah nak lelong ke rumah nak jual, dia akan naik dalam surat khabar iklan salah satu. Kata okey, tanah nak kena jual. So bila kes tu kita boleh tahulah. Tapi kita ni bukan jenis baca surat khabar. Dan surat pun tak dapat langsung kat rumah. Kata ada orang nak jual, tanya ni ke. Tak ada. Dia tukar nama semua diam-diam. Akhirnya jadi hak dia. Bila dah cukup haul, masa cukup mahkamah dia akan bagi tahu. Kalau kata dalam tempoh berapa tahun tak ada siapa tuntut, maka maksudnya tu hak dia lah. Maka akhirnya jadi diringkaskan contoh jadi hak dia. Jadi hitam putih dekat dia lah. Lepas tu dia pergi jual 2 juta. Rasa tak sampai 1 ekar pun tanah tu. 10 biji rumah. Bila jadi macam tu, kami yang ambil 10 biji semua adalah adik-beradik, sepupu sepapat. Jadi apa yang berlaku? Kita pergi check. Yang kami check lah. Kita punya generasi kita. 2 surat mati tak ada. So nak fight tanah tak boleh. Kalah. Dan kawan yang Mak Naya ni, kalau ikut berhubung macam lah juga, dia tak mengaku 10 biji rumah tu adalah adik-beradik. Itu lagi best. Sehingga kan, bila nak bawa ke lawyer, dia nak bawa ke lawyer untuk nak uruskan tanah tu, sebab Cina tu maju kata, okey, dah ni tanah ni ada masalah, selagi hang tak settle, aku tak bagi duit semua. Dia bagi 20% je. Maka dia dah bagi 20% untuk kawan tu settle dulu. Bila dia merujuk pada lawyer kita lah, banyak lawyer tolak kes tu. Sebab apa? Sebab kebanyakan lawyer orang kita ni semua dia tahu. Dia kata kami pernah jumpa sekali dengan lawyer tu. Dia tak berani nak ambil kes tu sebab dia mungkin, sebab apa? Dia kata dia tak sanggup nak jawab di akhirat kelak. Kita faham dah lah. Kalau lawyer boleh cakap macam tu, maksud dia tahu dari segi undang-undang mungkin benda tu lepas, tapi hakikat dia yang tu bukan hak dia. Bukan hak dia. Jadi bila dia jadi tu nak fight tanah tak boleh. Dan akhirnya kita nak fight pampasan rumah lah. Nak fight pampasan rumah tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dianggap kami ni sebagai pendatang asing duduk di tanah tersebut. Kalau kerajaan negeri ambil lain cerita. Dia mungkin boleh buat pampasan. Ini orang kata apa? Personal. Ini. So asal dia tak bagi 1 sen pun. Pujuk-pujuk mai, dia nak bagi 5,000 satu rumah, 5,000. Nak buat apa? 5,000. Akhirnya fight mahkamah. Masuk mahkamah dah habis kat berapa ribu kata. Dah settle luar mahkamah. Akhirnya last kali final satu rumah 20,000 lah. Satu rumah 20,000. Satu rumah 20,000. Ayah saya beli rumah dekat taman ni 3 tahun lepas. Sebab dah dia jadi isu ni tu, cuma baru duduk je lah. Sebab orang yang maknanya masa tu pula 2 tahun lepas dia meninggal. Bila dia meninggal kami sorok-sorok. Sebab apa? Sebab kita tahu hak kita. Dia ingat benda tu lambat lagi, akhirnya tengok, kena halau dah. Tak boleh buat apa. Cuma nak bagi tahu bahawa dalam hal ini, kesimpulan yang boleh kita ambil dalam kisah benar yang daripada diri saya sendiri adalah tak kira lah kawan nak bagi hadiah ke siapa ke, yang penting ada hitam putih. Hitam putih itu adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab apa saya kata? Kawan yang buat naya tu, dia jawab mudah ya. Dia tanya kami, ada hitam putih tak? Kita pun kalau nak fight mahkamah, kena ada hitam putih. Kalau dia tak boleh nak fight. Walaupun benda tu hak kita. Walaupun kita dari segi hakikat sebenar, hanya kita, hak tu hak kita. Tapi bila nak dari segi undang-undang dunia ni, kalau kita nak lawan, tak boleh apa. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kawan saya. Ni, sedang berlaku sekarang ni. Ayah dia duduk belah batas.
Sama kisah cerita dia lebih kurang sama dengan saya. Baru ni saya jumpa member saya, dia cerita, rumah ayah aku pun macam kihang ni. Orang nak jual. Adik-beradik tak nak jual. Sebab apa? Sebab dalam gan tak ada nama. Depa kira main mulut orang dulu, main mulut. Lah ni kawan member pun pening kepala. Siap, ahli keluarga dia kata okey. Depa ni setuju nak beli tanah. Dekat yang nak jual tu pun apa adik-beradik tak? Sepupu dia ke siapa tak? Betul tanya dia, nak jual berapa tanah? Kawan tu kata, okey, aku nak jual ibad adik-beradik, aku nak harga adik-beradik lah. Tanya, berapa harga adik-beradik? Kat 170,000. Kat Penaga 170,000. Bukan besar mana, satu biji rumah ya. Dia kata, ni bukan harga adik-beradik ni. Harga adik-beradik pun sampai 170,000. Tuan-tuan, ini realiti yang berlaku dalam masyarakat. Masih banyak lagi. Kalau sebab tu di Penang, kalau kita tengok di Penang dia ada apa? Sistem wakaf. Dia beli semua tanah-tanah yang ada untuk diwakafkan. Untuk nak selamatkan tanah kita daripada jual kepada orang bukan Muslim. Jadi daripada kisah yang saya cerita ini, yang pertama kita kena pastikan bahawa setiap hal yang berlaku, tak kira rumah ke tanah ke, pastikan ada hitam putih. Pastikan ada hitam putih. Kemudian yang kedua, dalam hal Mbak Farid ini juga, kita kena ingat dalam Islam wasiat dibolehkan kepada orang yang bukan ahli waris. Wasiat tidak terpakai kepada ahli waris. Yang ni masih ramai lagi masyarakat kita tak jelas. Dia kira, si mati ada wasiat kat aku ni. Si mati ada ni terutamanya isteri lah, suami isteri. Bila suami meninggal, suami ada beritahu kat isteri. Suami ada wasiat. Kat isteri kata, okey, rumah ni, sebiji rumah ni untuk isteri. Isteri kata, lepas tu bila suami meninggal, tiba isteri rasa, ni rumah dia punya lah. Sebiji rumah ni. Sebab apa? Sebab suami dah wasiat lah. Sedangkan wasiat terpakai kepada yang bukan ahli waris. Yang tu yang pertama. Yang kedua pula, wasiat hanya 1/3 sahaja. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Jadi kalau kata suami tadi, dia wasiat kepada isteri dia, kata, okey, rumah ni untuk sayang lah. Abang bagi untuk sayang. Jadi kalau kata dia guna, rumah ni payah kita tak duit lah, senang sikit. Okey, contoh, suami ada 10,000. Suami ada wasiat, okey, 10,000 ni nanti kalau apa abang mati ni, 10,000 ni hak sayang lah. Tu kira wasiat lah. Kita kata, nak nampak proper lagi, suami tulis lah buat macam hitam putih. Kata, okey, duit ni adalah akan serah kepada isteri. Isteri rasa seronok lah 10,000 kan. Tapi hakikatnya dalam Islam, bila suami meninggal, isteri tu ahli waris ke tak? Ahli waris. Maka automatik wasiat dia terbatal. Dah terbatal. Tapi kalau kata isteri ni tak tahu, ataupun isteri buat tak tahu, bila dia ambil 10,000, dia guna 10,000, dah makan harta, halal ke haram? Yang tu yang pertama. Yang kedua, kalau kata dia guna 10,000 tu, sedangkan wasiat ni, kita katalah kalau kata wasiat ni terpakai untuk ahli waris. Wasiat ini hanya 1/3 lah. Maksud kalau 10,000, 1/3 10,000 berapa? Berapa? 3,000. 3,000 ya? Maksudnya isteri dia kena ambil 3,000 ya? Dia tak ambil sampai 10,000. Kalau dia ambil itu, haram lah. Ini banyak benda, banyak perkara yang di kalangan masyarakat tak jelas. Kemudian yang ketiga, dalam hal penamaan tabung haji,
penama ASB, penama bank. Semua penama-penama ini, bila suami, okey, ASB. Contoh ASB, penama isteri. Okey, bank ada penama? Bank tak ada. Lagi apa lagi? Kita kata ni apa lagi yang ada penama? Dengan kedua. Tabung haji, penama. Okey. Penama ini secara legal ataupun secara asas dalam sistem mawaris ni, penama ini hanya sebagai pemudah cara untuk dia keluarkan duit itu untuk difaraidkan. Penama ini bukanlah authority hak dia. Itu kena ingat. Bila suami meninggal dunia, suami letak isteri sebagai penama, ataupun isteri meninggal dunia, isteri letak nama suami sebagai penama. Jadi duit sikit kita tak risau, biasa akan duit banyak lah. Contoh kita ada 10,000 tadi, tengok kita tabung haji ada 10,000. 10,000 tu bukan hak dia. 10,000 itu akan difaraidkan kepada ahli waris. Dia hanya pemudah cara nak keluarkan duit tu. Sama juga dengan bank. Bank dia akan minta CJ faraid untuk kita keluarkan duit tu untuk difaraidkan. Bukannya bila kita dah orang kata apa, ada penama ataupun wakil yang uruskan CJ faraid tu, tiba dia ambil, dia rasa tu hak dia. Ini antara benda-benda yang sering berlaku dalam masyarakat yang kita kurang jelas. Yang tu yang ketiga. Jadi bila benda ini berlaku dalam masyarakat kita dan kita tak faham, dan akhirnya kita guna dalam masyarakat kita dalam ahli keluarga kita, dan akhirnya ahli keluarga kita bila bercampur di antara halal dan haram, habis. Nak cerita bab panjang Farid ini panjang lah. Cuma malam ni memang saya nak sentuh bab ni supaya nak bagi orang kata apa, kita jelas. Sebab itu Syekh Atiyah Abdul Mawjud, seorang pakar dalam Farid ini, menyebut bahawa dalam nak pembahagian harta pusaka ini, kita kena letakkan hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian yang kedua, kita kena, kaedah dia adalah penentuan sebelum pembahagian. Kita tentukan dulu baru kita bahagi. Tentukan dulu siapakah ahli waris, berapakah bahagian dia. Kita bukan nak cerita bab harta, tak lagi. Bukan nak kait kalut bahagi, tak lagi. Kita kena buang mindset bila sebut bab ni berkaitan dengan harta, tanah masih murah duk kalut bab harta tak. Kerana ini kalau kita tangguh, dia akan jadi berlapis-lapis. Bila berlapis-lapis, siapa kerja pejabat tanah, siapa ada ataupun ada kenalan pejabat tanah, boleh tanya. Berapa banyak kes tanah terbengkalai disebabkan apa? Sebab tanah berlapis-lapis tak boleh nak selesaikan. Tak boleh nak selesaikan. Akhirnya bila tak tahu nak buat macam mana, jual. Jual dekat non-Muslim, jual dekat luar, lepas tu selesai tu. Tak boleh nak berapa dah. Berapa banyak tanah terbiar. Berpunca daripada benda ni lah. Sebab itu salah satu lagi rukun, kita kata rukun lah, selain kita tanggungjawab orang yang masih hidup kepada orang mati ni, selain mengkafarkan jenazah, memandikan jenazah, dia kena tentukan siapakah ahli waris dia. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting dalam masyarakat kita, supaya benda ini untuk apa? Nak memelihara hubungan silaturahim, ahli kekeluargaan, hierarki keturunan di antara yang hidup dan juga yang mana yang dekat dan juga yang jauh. Kemudian yang terakhir saya kongsikan pada malam ini adalah satu nasihat
daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, dalam urusan dunia ini kamu buatlah lagu mana pun, mestilah buat dengan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Kita kena meletakkan redha Allah dulu, barulah redha manusia. Maksudnya apa? Apa-apa sahaja tingkah laku, perilaku yang kita laksanakan, kita kena letak ayat apa? Al-Quran. Itu adalah asas dalam kehidupan kita supaya perjalanan hidup kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita cakap mudah, kan? Cakap mudah. Tapi bila mai dekat kita, payah. Cakap semua orang boleh cakap. Semua orang boleh bercakap. Tetapi dari segi pelaksanaan tu, dia bergantung pada hati kita. Hati kita bersih, insya-Allah kita akan selamat. Bagaimana nak bersihkan hati kita? Sentiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila banyak berzikir kepada Allah Taala, kita sucikan hati kita, insya-Allah apa yang kita laksanakan, apa yang kita cuba buat, pasti Allah akan terima. Jadi kesimpulan pada malam ini, 3 perkara yang saya ulang sekali lagi, iaitu yang pertama, kita letakkan hablum minallah tadi, letakkan hablum minallah bahawa hablum minan nas. Kemudian yang kedua, dalam bab faraid tadi tu, kita cuba sampaikan kepada masyarakat kita, sampaikan kepada kenalan kita, kepada kawan-kawan kita, apa-apa pun kita tentukan bila berlaku kematian, kita tentukan dulu siapakah ahli waris. Itu benda yang sangat penting supaya tak mau berlaku pergaduhan dah. Supaya masyarakat luar ataupun orang luar bila melihat Islam ini dalam bab penentuan harta benda ni, dia ada jalan penyelesaian. Dia tidaklah berlaku pergaduhan sesama ahli waris. Kemudian yang ketiga, kita kena pastikan bahawa setiap gerak-geri kita, setiap perilaku kita, ungkapan kita, mestilah kita memastikan bahawa keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat tunggulah untuk malam ini. Mudah-mudahan perkongsian ringkas pada malam ini sama-sama kita mengambil istifadah dan juga sama-sama kita mengambil pengajaran daripada apa yang disampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan hina itu datang kelemahan daripada saya sendiri. Ma'asabakum min hasatin fa min Allah, wa ma'asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hafzal musa'in wa ilhamal malaikatil muharrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.